Selamat datang kembali kepada sesi seterusnya dan sesi ini akan meneruskan perbincangan kita tentang kesilapan bahasa. Ini kesilapan yang dilakukan oleh anda sendiri. Banyak di kalangan atau ramai di kalangan pelajar yang melakukan kesilapan ini. Jadi saya mendapat tulisan anda dan saya tinjau dan perhatikan dan saya zoom. Sekali lagi cik Aman nak zoom. Zoom. Oh, ada silap tu. Kalau kita tak betulkan silap itu nanti ia menjadi lebih besar macam hidung saya. Oh, saya banyak besarnya. Lubang hidung macam serumbung kapal lah. Okey. Jadi kita akan belajar tentang kesilapan kita sendiri, kita perbetulkan dan lain kali bila kita tulis, kita elakkan kesilapan itu dan ia menjadi bagus. Bagus tak? Begitulah kita belajar bahasa Melayu. Kita gunakan, kita kerap gunakan berkali-kali sehingga kita dapat menggunakannya dengan betul. Kenapa tadi Cik Aman tunjukkan hidung sekarang dekatan pula? Okey, kita mulakan pelajaran kita hari ini tentang kesilapan bahasa. Satu lagi, kesilapan yang pelajar seperti anda sering kerap lakukan. Apa dia? Kita lihat dan perhatikan sekarang juga. Mana dia? Kenapa tiba-tiba slide saya tak nampak? Okey, ini dia. Kesilapan bahasa. Deng 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 deng. Ada lagu sikit Kita jadi dramatik sikit. Deng 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 deng. Itu wajah Encik Rahman, kesilapan bahasa. Kita perhatikan kesilapan bahasa. Berapa kali lah Encik Rahman nak cakap? Okey, kita lihat. Ada keluar pula garisannya. Jadi hari ini apakah kesilapan yang kita hendak perhatikan? Bersana Encik Rahman nampak misai keluar gitu sedikit. Okey. Kesilapan bahasa, perbezaan perkataan ke dan di. Anda selalu gunakan ke dan di. Saya tak akan gunakan cakap, ini adalah kata hubung, semua itu semua teknikal. Kita ingin terus pergi ke perkataan tersebut dan faham bagaimana menggunakannya. Boleh tak? Kita lihat apakah perbezaan ke dan di, Encik Rahman. Sila saya tunjukkan. Garisan keluar lagi. Contoh pertama. Bila kita gunakan kan, kadang-kadang kita menjadi bingung atau keliru. Jadi saya akan berikan contoh kesilapan yang anda lakukan. Misalnya, selepas sekolah, Johan pergi di rumah ustaznya untuk belajar agama. Saya ulangi. Selepas sekolah, Johan pergi di rumah ustaznya untuk belajar agama. Betul ke tidak? Betul tak Johan pergi di rumah ustaznya? Tentu salah kan? Awak tahu itu silap, tetapi tetap awak lakukan kerana kadang-kadang kita tidak sedar kita melakukannya. Cik Rahman faham, Cik Rahman faham, kadang-kadang kita tak sengaja. Kita tahu tapi kita tak sengaja buatnya. Misalnya kita bangun pagi, kita tahu kita kena gosok gigi, tetapi kita lupa nak gosok gigi. Siapa yang selalu macam gitu? Bila sampai sekolah, cikgu tanya, siapa yang tahu jawapannya? Saya, cikgu. Yang lain semua tutup mulut. Tutup hidung, tutup mulut. Kenapa semua tutup mulut, tutup hidung? Dia tak gosok gigi. Saya tak sengaja, maaf. Okey, tak apa. Itu cerita lain. Selepas sekolah, Johan pergi di rumah ustaznya untuk belajar agama. Awak tahu, saya tahu. Itu salah. Jadi, apakah jawapannya? Sepatutnya, ini adalah yang anda lakukan, yang saya dapati daripada tulisan anda. Sepatutnya adalah, selepas sekolah, Johan pergi ke rumah ustaznya untuk belajar agama. Nampak tak beza dia? Ke dan di. Bukan Johan pergi, go to kan? Go to, pergi, di rumah tak. Di tu kalau kita jadikan bahasa Inggeris adalah at. Ada tak betul? Johan goes at the house. Takkan? Johan went to the house. Bukan Johan went at the house. Kalau at betul lah di. Tetapi tidak. Kalau Johan went to the house, to pergi ke, jadi patutnya ke, bukan di. Faham Jadi selepas sekolah Johan pergi
ke rumah ustaznya untuk belajar agama. Dia pergi, menuju, berjalan atau naik bas pergi ke rumah ustaznya. So in English will be after school, Johan bukan jadi John pula. Johan jadi John pula. Mentang-mentang bahasa Inggeris jadi John. Okay. Johan pergi, Johan went to his religious teacher's house to learn about religion or Islam. Okay, after school, Johan went to his religious teacher's house to learn about religion. Pergi bukan di tetapi pergi ke. Went to, pergi ke. Ke tu macam to. Di tu macam at. Faham It's not Johan went at the house. It's Johan went to. Jadi Johan pergi ke rumah. Macam dia macam satu perjalanan. Bergerak to. Ke. Saya tunjuk kepada anda kan. Saya bukan tunjuk di anda. Saya tunjuk ke anda. Tunjuk ke. Poing. Kena awak. Poing. Ada Cik Rahman tunjuk kat saya pula. Terkena lubang hidung saya. Cik Rahman berhentikan. Jangan cocok lubang hidung saya. Apa ni? Okey. Apa itu kita belajar. Kita belajar kelakar sedikit. Kalau tidak kan bosan kan? Saya tengok Encik Rahman punya lubang hidung. Teruskan. Nampak contoh dia, beza dia Satu lagi contoh. Kita tengok cerita Johan ni. Hari ini kita tengok cerita Johan. Apa dia buat? Ustaz Johan berkata, ustaz dia, his religious teacher, Ustaz Johan berkata, orang jahat akan dihantar di neraka. Betul tak? Ustaz Johan berkata, orang jahat akan dihantar di neraka. Betul ke tidak di neraka? Dihantar di neraka? Tentulah jawapannya salah dan silap. Salah dan silap. Kenapa? Kerana kalau kita perhatikan, perkataan ke dan di berbeza dari segi penggunaannya. Apakah maksud Cik Rahman? Kita lihat. Bukan di neraka, dihantar di neraka, tetapi dihantar ke neraka. Ustaz Johan berkata, orang jahat akan dihantar ke neraka. Kalau dalam bahasa Inggeris, Ustaz Johan's religious teacher said that evil people, bad people, vicious people, those who do bad deeds will be sent to hell. To hell, sent to hell. Maknanya dihantar ke neraka. Bukan di neraka. Not sent at hell, but sent to hell. Bye-bye bad people. Semua yang jahat, yang suka kacau orang, yang suka bully orang, yang suka tumbuk orang, poing. Yang suka tarik pipi orang. Yang suka cocok orang. Ouch. Ini semua akan dihantar ke neraka. Awak tahu kan di neraka tu ada apa? Ada api kan? Api yang begitu dahsyat dan begitu hangat dan begitu panas sekali. Lebih panas daripada matahari. Bayangkan. Awak nak pergi matahari tak? Siapa nak pergi matahari? Oh, saya nak pergi matahari. Cik Rahman, saya nak sunbathing. Saya nak lebat nanti kulit saya jadi cantik. Kulit jadi cantik. Awak pergi ke matahari, terus awak melecuh, tak ada lagi kulit. Semuanya sampai ke tulang awak pun akan terbakar. Habis semua kerana bahangnya ataupun kepanasannya begitu panas sekali. Tiada manusia atau insan yang boleh tahan keterikan ataupun kepanasan, kehangatan matahari. Jangan beri nak pergi sana. Jangan. Apa lagi pergi ke neraka? Neraka lagi panas daripada matahari. Iya. Nanti awak duduk kat neraka. Alah, neraka tak panas lah, saya nak pergi. Oh, psh. Psh. Dahsyatnya kalau orang jahat pergi ke neraka kan. Pergi ke neraka, dihantar ke neraka, apa jadi? Bila mereka sudah terbakar, melecur, lepas tu dah tak ada lagi kan, mereka dihidupkan kembali. Apa ni? Psh, lagi sekali. Apa ni? Psh, apa ni? Psh, apa? Berulang-ulang kali. Sakit. Berulang-ulang kali.
Jadi jangan buat jahat. Jangan sekali-kali buat jahat. Kerana orang jahat akan dihantar ke neraka. Bukan di neraka. Akan dihantar ke neraka. Seram tak? Seram kan Cik Rahman? Seram. Tapi Cik Rahman pun bukannya orang baik. Kadang-kadang pun jadi jahat. Tak bagus. Memang Cik Rahman kata, ya Allah, jangan jadikan aku orang jahat. Jangan jadikan orang yang suka cekik orang. Tapi kadang-kadang kita ni tak boleh tahan diri. Tapi kita selalu beristighfar, kita bertaubat, kita minta maaf kepada Allah. Maafkan aku, Allah, aku tak nak pergi ke neraka. Jangan hantar aku ke neraka. Okey, jadi kita teruskan. Jadi bagaimana nak gunakan ke dan di? Kalau kita gunakan perkataan ke tu maknanya, gini, nampak tak ke ni? Ke ni sebenarnya, bila kita buat ke ni, ia adalah satu pergerakan. Ingat tak tadi, dia pergi ke sekolah kan? Pergi ke. Ada pergi tu ada movement kan? Ada pergerakan. Daripada satu tempat, daripada sini, dia pergi ke sini kan? Dia pergi ke sekolah. Jadi kita gunakan ke. Dia hantar ke sekolah. Ke. Jadi contohnya misalnya, pergi ke pasar. Daripada sini, misalnya ni Johan, dia pergi. Tang, tang, tadang, tadang, tang, tadang, 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 pergi ke pasar kat sini. Ataupun misalnya, dia hantar ke sekolah. Bapanya hantar Johan ke sekolah. Gini, ni Johan, lepas tu naik kereta bapanya, teng, tadang, tadang, teng, tadang, tadang, ke. Bergerak ke sekolah. Ataupun kita lihat, berjalan ke kedai. Johan jalan ke kedai, berjalan. La 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 la, pergerakan kan? Jadi ini adalah ke. Sekejap. Cik Rahman cakap banyak sangat. Bila cakap banyak sangat, kena minum Coca-Cola. Sedapnya, Alhamdulillah. Okay, dah baca bismillah. Tadi dah baca bismillah. Awak tak dengar. Tapi saya dah baca bismillah. Batuk minum. Alhamdulillah. Okay. Berjalan ke kedai, hantar ke sekolah, pergi ke pasar, ada pergerakan daripada sini sampai ke terus ke sini terus ke sini. Jadi kita gunakan pergi ke, hantar ke, berjalan ke dan seterusnya. Bergerak ke, naik bas ke, ada pergerakan kan? Naik bas ke sekolah, naik bas ke pasar, naik kereta ke pasar raya dan seterusnya. Faham Faham? Jadi itulah bagaimana kita gunakan perkataan ke. Ada pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya ada ke. Habis Cik Kaman. Macam mana pula dengan di? Tunggu dulu. Kita belajar tentang ke dulu. Kita lihat pula. Ini tentang apa ni? Mari kita lihat. Sama juga kan? Jadi contoh lain adalah kalau orang jahat dihantar ke neraka, orang baik hati pula akan pergi di syurga. Betul tak? Orang baik hati mestilah mereka akan pergi di syurga. Ingat tak seperti Encik Rahman kata tadi, kalau bergerak, pergi, mestilah ke syurga. Orang baik hati pula akan pergi ke syurga. Adakah awak orang yang baik hati? Angkat tangan. Awak orang yang baik hati baguslah. Saya sangat suka orang yang baik hati. Kerana orang baik hati, dia tak kacau orang. Dia tak bully orang. Dia kasih orang, dia murah hati. Kasih derma, bagi derma, sedekah kan. Dia solat dan seterusnya. Orang baik hati. Awak orang baik hati tak? Solat tak? Solat kan? Sembayang kan? Tak pernah kan tinggalkan sembayang? InsyaAllah awak akan pergi ke syurga. Dihantar ke syurga. Di sana syurga, jangan cakap apa saja yang awak idamkan, awak boleh dapat. Jangan khawatir. Allah Maha Pemurah. Maknanya Allah akan berikan anda apa saja. Kerana di dunia ini anda sudah sabar. Ya Allah, walaupun saya miskin, bukan awak lah. Saya miskin tetapi saya sabar. Ya Allah, walaupun saya kaya, saya berikan banyak harta kepada orang yang miskin kan dan seterusnya. Kalau orang semua baik hati, dunia ini takkan ada masalah. Kalau semua orang baik hati, macam awak baik hati, Cik Rahman baik hati, cikgu baik hati, ibu bapa awak baik hati, orang di sekeliling awak, jiran awak baik hati,
takkan ada masalah di dunia kerana semua akan tolong menolong antara satu sama lain. Jadi kita doakan semua orang akan jadi baik hati. Kita semua boleh bertemu di syurga. Kan bagus kan? Yeay, kita jumpa di syurga. La 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 la, main-main kat syurga, dang dang dang, main drum, ding 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 ding, main gendang dan seterusnya kan. Kita main game. Oh, kita main bola sepak. Kita terbang ke sana ke sini, semua boleh buat sama-sama. Kan bagus kalau kita baik hati. Okey. Jadi ingat, pergi ke syurga kerana ada pergerakan daripada dunia ke syurga. Alamak, ada keluar lagi jawapan dia. Tak apa, kita teruskan. Kadang-kadang keluar macam gini, tak apa, kita cuba. Menurut Ustaz, Johan mendapat pahala dengan setiap langkah yang diambil untuk berjalan di rumah Ustaz. Betul tak? Menurut Ustaz Johan kata, Johan mendapat pahala dengan setiap langkah yang diambil untuk berjalan di rumah Ustaz. Tidak kan? Kalau berjalan tu adalah lagi sekali movement kan, ada pergerakan daripada tempat ke tempat. Jadi sepatutnya berjalan ke rumah Ustaz. Ingat menurut Ustaz, Johan dapat pahala kerana berjalan. Saya cek je kerana berjalan dari sekolah ke rumah Ustaz. Kerana ada pergerakan. Faham kan? Jadi itulah bagaimana anda gunakan ke. Jangan gunakan di. Jadi Cik Rahman, bilakah kita gunakan di pula? Kita lihat. Ada tak contoh dia? Mari kita tengok. Teng 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 teng. Selepas kelas agama, Johan sampai ke rumah pada waktu maghrib. Ini saya tak faham. Ramai pelajar menggunakan ke rumah. Selepas kelas agama, Johan sampai ke rumah pada waktu maghrib. After his religious class, Johan reaches ke rumah, home, during maghrib time. Adakah betul tak Johan sampai ke rumah ke atau di rumah? Saya tanya anda sekarang. Adakah Johan sampai ke rumah atau di rumah? Sila fikirkan dan berikan jawapannya. Hantarkan di Zoom chat. Taklah main-main. Kini adalah rakaman. Tak payah hantar ke Zoom chat. Encik Rahman cuba menduga. Testing you anda. Encik Rahman orang jahat ke? Taklah, bukan orang jahat. Saya mencuba menguji awak untuk memastikan awak faham. Selepas kelas agama, Johan sampai ke Kedi. Jawapannya adalah selepas kelas agama, Johan sampai tadeng, di rumah pada waktu maghrib. Encik Rahman, tolong, saya dah bingung ni. Kenapa bukan ke? Kenapa sampai di rumah dan bukan sampai ke rumah? Ingat dahulu, nanti Encik Rahman terangkan. Johan sampai di rumah. He reaches at his home. Bukan Johan reaches to his home. He reaches home ataupun at home. When he reaches, he's at home. Dia di rumah. Sebab tu Johan sampai di rumah. Faham Itulah perbezaannya antara ke dan di. Ke tu adalah pergerakan. Di tu maknanya dah di situ. Memang kat situ. Memang dia tak gerak pun. Dia sampai kat rumah, apa dia buat? Stop. Berhenti. Saya kat rumah dah. Maknanya saya bukan bergerak ke. Saya sudah di rumah. Di. Faham kan? Kita gunakan contoh lain. Kita lihat contoh lain. Perbezaan ke dan di. Johan ni bagus budaknya. Tadi kita kata waktu maghrib kan dia sampai kat rumah kerana kenapa? Dia nak belajar. Dia nak solat maghrib. Baguslah Johan ni. Saya nak jadi Johan lah. Dalam perjalanan pulang, Johan membeli nasi lemak ke kedai Pak Ali. Betul tak? Adakah ke ataupun di? Dalam perjalanan pulang, Johan membeli nasi lemak ke kedai Pak Ali. Salah kerana membeli nasi lemak tu, dia beli, adakah bergerak ke kedai tu? Tidak dia beli tempat kedai tu. Kan kalau dia nak beli nasi lemak, mesti tempat di situ kan, di tempat itu. Bukan dia beli ke kedai, dia bergerak tengah jalan dia beli. Saya tengah jalan saya nak beli nasi lemak sekali. Tak dia mesti berhentikan di kedai. Jadi membeli nasi lemak, jawapannya adalah di kedai Pak Ali. Faham Faham kan?
Okey, bagus. Tak ada muka Cik Aiman pula tak kat tepi. Okey, tak apa. Jadi bagaimanakah kita gunakan dari segi ke dan di? Saya simpulkan tadi ke kan saya cakap gunakan ke apabila ada pergerakan kan. Di pula kita gunakan apabila kita sudah di tempat tersebut. Di tu kat sini kita dah sampai full stop. Full stop di tempat itu sampai di rumah. Maknanya kita sudah sampai, kita sudah berada di rumah. Ataupun kita kata tiba di rumah. Tiba adalah satu lagi perkataan bagi sampai. Saya sampai di sekolah. Saya tiba di sekolah. Sama juga maknanya sama sampai ataupun tiba. Arrive. Reaches, arrive. I have arrived at school. I have arrived at home. At itulah di-nya. Kalau nak gunakan terjemahan lah. Ataupun berada di dewan. I am at the hall. Ataupun in the hall. Boleh juga. Faham Berada di. Kerana dia dah telah berhenti. Saya dah stop. Saya di dewan. Saya tak bergerak ke sini. Saya tak bergerak ke sana. Saya berada di dewan. Full stop. Nampak tak full stop dia? Jadi faham tak macam mana nak gunakan ke dan di? Faham Bagus sekali. Bagus sekali. Mari kita lihat. La, 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 la. Kita tengok contoh lagi Contoh lagi. Kita belajar daripada contoh. Selepas cepat sangat. Cepat-cepat Cik Rahman tekan. Jadi awak tak nampak jawapannya. Kerana kenapa? Kita nak belajar. Tak boleh terus dapat jawapan dia kan. Kita mesti berfikir dulu. Proses berfikir baru dapat jawapan, barulah kita belajar betul-betul. Selepas Johan tiba, ingat tak? Tiba ke rumahnya, Johan mendapati ibu bapanya tiada. Betul tak? Tiba ke rumahnya. Johan mendapati ibu bapanya. Cerita apa ni? Johan sampai tadi pasal nasi lemak. Sekejap saya tengok tadi. La 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 la. Tadi Johan beli nasi lemak di kedai Pak Ali. Tapi kelakar juga dia beli nasi lemak pada waktu malam kerana nak maghrib kan. Ada ke orang jual nasi lemak pada waktu malam? Sekarang macam-macam Sekarang mereka jual nasi lemak pun mereka jual. Kan ingat tak kalau pergi McDonald, kalau pergi ke restoran, ada yang restoran dia macam Coffee Bean, dia katakan all day breakfast. Satu hari sarapan. Sarapan patutnya waktu pagi kan, tapi dia kata all day breakfast maknanya pada waktu malam pun dia akan jual sarapan. Pening kepala Encik Rahman sekarang Semua orang nak berikan yang terbaik kan. Jadi all day breakfast Tak cakap pula all day dinner All day dinner tak ada. All day breakfast yang banyak. Dia jual telur, waffle dan seterusnya. Kita teruskan. Ingat gunakan di macam full stop. Tempat itu juga. Selepas Johan tiba ke rumahnya, Johan mendapati ibu bapanya tiada. Mula-mula ingat, bukan tiba ke rumahnya kerana dia dah sampai. He is at home. Jadi selepas Johan tiba di rumahnya, Johan mendapati ibu bapanya tiada. Alamak, cerita apa ni? Dahlah kita belajar tentang tiba di rumahnya. Dia masuk rumah, mana ibu bapa saya? Ibu, ayah, saya beri nasi lemak. Mari kita makan sama-sama. Jadi pergi ke dapur, ibu tak ada. Dia pergi ke bilik tamu. Ayah tak ada. Selalu ayah tengok bola. Manchester United lawan Arsenal. Manchester United kalah je. Ayah terpekik. Manchester United kalah. Aku tak boleh tahan. Kenapa Manchester United kalah ni? Adakah ayah anda sebegitu? Atau ibu anda pun sama juga? Manchester United kalah. Selalunya ibu tak buat gitu Ayah selalu gitu kan. Kenapa Manchester United kalah? Saya marah, saya marah. Malam ini saya marah dengan awak. Tak ada Bapa anda semua orang yang baik. Okey, bagus. Tapi kadang-kadang pasal bola kelakar juga. Kaum ibu bapa akan menjadi orang yang perlainan sedikit. Tak apa. Kita teruskan. Selepas Johan tiba di rumahnya, Johan mendapati ibu bapanya tiada. Misteri juga kan? Mari kita lihat. Ingat bila Cik Rahman cakap macam gini, Cik Rahman juga sedang mengajar dari segi penulisan kreatif. Kerana kelas kita apa? Penulisan kelas kreatif. Penulisan kelas kreatif pula. Penulisan kreatif kan? Tulisan kreatif, karangan kreatif. Ingat, daripada kita belajar menulis, baru kita dapat memperbaiki bahasa Melayu kita macam gini kan? Kesilapan adalah daripada anda sendiri. Jadi Cik Rahman zoom lagi. Dekat.
Zoom, lepas tu Cik Aman kenal pasti, identify, ini salahnya. Jadi Cik Aman sogokkan, tunjukkan kepada anda, awak buat silap di sini, kita belajar dan jangan ulangi. Lepas ni jangan pula awak buat lagi, jangan buat lagi. Cik Aman dah penat tau cakap, tekak dah, tekik pula kan, tekak dah kering. Kita tengok contoh ada lagi tak? Ah, kenapa soalannya suka keluar ni? Rupa-rupanya ibu bapa Johan berada ke bilik tidurnya untuk memberi kejutan kepadanya, betul tak? Betul tak? Berada ke bilik tidurnya. Berada tu maknanya, berada tu it's there kan? Kalau nak tulis dalam bahasa Inggeris, actually, Johan's parents were in his bedroom to give him a surprise. Ibu bapa Johan berada ke bilik. Ingat tak, berada tu ada gerak tak? Takkan, berada tu maknanya sudah di situ. Maknanya no movement. Berada kan mungkin mereka bersembunyi di dalam almari dia ke kan? Atau bersembunyi di bawah katil dia kan? Jadi berada sebenarnya adalah berada di bilik tidurnya. Faham Untuk memberi kejutan kepadanya. Faham? Okey? Berada di bilik kerana tak bergerak. There's no movement. Dia dekat situ juga. Berada di bilik tidurnya untuk memberi kejutan kepadanya. To give him a surprise. Apa surprise dia? Apa kejutan dia? Kita tengok nanti. Ini cerita Cik Aman buatkan. Anda terangsang tak? Are you excited? Anda tahu kenapa ibu bapa dia nak beri kejutan kepada Johan ni? Kita lihat ada lagi tak? Oh, ada lagi. Inilah adalah soalan untuk anda. Sebagai hadiah hari jadi, rupanya kerana hari jadi Johan. Ibu bapa dia suka sangat Johan kerana Johan adalah anak yang soleh, anak yang baik. Dari sekolah dia pergi ke kelas agama. Lepas kelas agama dia pergi belikan nasi lemak untuk ibu bapanya. Kan anak yang baik kan? Awak adalah anak yang baik ke anak yang jahat? Awak nak pergi ke syurga ke kat neraka? Kalau nak pergi ke syurga, belikan ibu bapa anda nasi lemak. Bukan hanya nasi lemak lah, anda boleh belikan McDonald's, Burger King. Dan kalau anda ingin jadi budak yang lagi baik, berikan untuk Encik Aman. Yeay, Encik Aman gembira. Encik Aman terima saja. Tapi makan, jangan sampai kenyang. Ingat tak daripada pelajaran kita yang lagi satu, makan jangan sampai kenyang. Bila nak kenyang, berhenti. Okey, sebagai hadiah hari jadi, as a birthday present, ibu bapa Johan akan membawanya ke atau di Disneyland di Hong Kong. Nak bawa ke Disneyland di Hong Kong? Yelah, kalau awak sudah menjadi seorang anak yang soleh, yang baik hati, tentulah ibu bapa akan bagi anda reward ataupun ganjaran kan, hadiah. Macam Allah juga, kalau awak Muslim yang baik, awak orang yang baik, Allah akan hantar anda, bawa anda ke mana? Ke neraka? Tidak. Ke syurga, kan? Dan anda lihat, membawanya, ni menarik ke atau di. Dan ingat tak saya katakan di Hong Kong? Nampak tak di? Kerana Disneyland di Hong Kong. Adakah kita letak Disneyland ke Hong Kong? Takkan. Mana boleh Disneyland tu bergerak ke Hong Kong? Disneyland bergerak. Seramnya kan? Selalunya Mickey Mouse, Goofy, Pluto, mereka bergerak ke Hong Kong. Tetapi kalau Disneyland tu tempat, takkan ada bergerak ke Hong Kong kan? Dia terletak di Hong Kong. Di Hong Kong. Faham Jadi apakah jawapannya? Membawa Johan ke atau di? Ingat, membawa tu adalah movement kan? Movement, gerak, membawa Johan. Mari kita pergi Johan. Yeay, mereka bergerak. Jadi jawapannya adalah sebagai hadiah hari jadi, ibu bapa Johan akan membawanya ke Disneyland di Hong Kong. Faham Ke Disneyland. Membawanya maknanya bergerak, bawa Johan terbang ke apa? Ke Disneyland, dan Disneyland terletak di Hong Kong. Faham Jadi anda dah fahamkan sekarang bagaimana nak gunakan ke dan di? Ingat tahu kalau ingat dalam kelas Cik Rahman, kalau tak pasti, kalau tak faham, tanya Cik Rahman. Ibu bapa anda ada nombor telefon Cik Rahman kan? Awak ada email saya kan? Alamat email saya. Jadi anda boleh menghantar soalan kepada saya. Jangan khawatir, saya akan jawab. Mungkin lambat sedikit kan? Kerana banyak orang nak tanya Cik Rahman. Tapi insya-Allah Cik Rahman akan menjawab kerana awak adalah pelajar saya. Saya nak awak
berjaya. Okey? Johan akan membawanya ke Disneyland di Hong Kong. Kita lihat soalan yang kedua. Teng, teng, teng. Penerbangan mengambil masa 5 jam sebelum mereka sampai ke atau di Hong Kong. Ingat. Penerbangan mengambil masa 5 jam. Penerbangan, the flight takes 5 hours. Masa 5 jam. Sebelum mereka sampai di Hong Kong. Ke Hong Kong. Di Hong Kong. Ke Hong Kong. Apa jawapannya? Ke Hong Kong ke ataupun di Hong Kong? Sebelum mereka sampai di Hong Kong ke Hong Kong. Mungkin ada orang kata, Encik Aman, ada penerbangan, ada bergerak kan? Bergerak. Jadi jawapannya mesti ke. Ingat betul-betul. Baca betul-betul. Penerbangan mengambil masa 5 jam. Itu satu bahagian ayat kan. Sebelum, kemudian ada ayat lagi satu. Mereka sampai apa Hong Kong. Jadi ada pecah-pecahkan ayat. Penerbangan mengambil masa 5 jam. Itu satu ayat. Satu frasa. Maknanya bahagian ayat. Sebelum, kemudian ada keluar ayat yang lain ataupun frasa yang lain. Mereka sampai apa Hong Kong. Anda lihat itu saja. Sampai maknanya at that place. Kan? Jadi sepatutnya jawapannya adalah sebelum mereka sampai di Hong Kong. Faham Sampai maknanya mereka di situ dah sampai. Penerbangannya sudah pun mendarat. Kapal terbang sudah pun mendarat, baru mereka sampai. Selagi kapal terbang tu tidak mendarat, mereka belum sampai di Hong Kong. Belum sampai di Hong Kong, bukan sampai ke Hong Kong. Faham tak? Faham kan? Saya harap anda faham Jadi ingat, kalau ke ada pergerakan dari satu tempat ke satu tempat, macam kapal terbang kan? Kapal terbang itu terbang dari Singapura ke Hong Kong. Tetapi bila kapal terbang itu mendarat, berhenti. Bila berhenti maknanya mereka sudah sampai di Hong Kong. Faham Jadi gunakan itu ke untuk pergerakan, sampai maknanya sudah sampai di at that place. Tak ada lagi bergerak lagi. Okey, faham Jadi begitulah dia. Jadi kita telah sampai kepada hujung kelas tentang kesilapan bahasa mengenai perbezaan ke dan di. Okey, jadi kita berhenti buat masa ini kita berhenti buat masa ini. Dan kita akan sambung dalam kelas seterusnya. Kita akan bercakap tentang satu latihan yang menarik sekali tentang zoo ajaib. Encik Rahman nak buat kelas ini, tetapi nampak kerana Encik Rahman kena mengubah sesuai format kan. Jadi kita akan melakukan latihan itu dalam kelas akan datang. Tentang zoo ajaib. Apa ni zoo ajaib yang kita nak buat ni? Menarik sekali. Tetapi buat masa ini sebelum kelas yang sebelumnya, Encik Rahman tak akan kasih homework, tak ada tugasan rumah untuk dibuat, kerana saya mahu anda menghantar cerita anda. Ingat tak? Ingat tak latihan anda? Awak belum hantar lagi. Ingat buku buku sedang menanti anda untuk dicetak. I want to print the book, publish the book, but I'm waiting for your work. You must send. Mesti sumbang, mesti hantar. Ada dua kan? Ada dua cerita. Satu cerita ingat tak? Tajuknya adalah sekolah terbang, taksi laju, seterusnya kan? Berdasarkan dua perkataan. Ingat tak? Karangan dia kreatif, karangan kreatif tu satu. Nombor dua berdasarkan bulat. Ingat tak? Bentuk bulat dan anda mengisi bulat itu, melukis bulat itu, kemudian anda membuat cerita daripadanya. Sila hantar, saya kasih tempoh lagi 1 minggu. Ini minggu yang terakhir. Kalau awak tak hantar juga, Encik Rahman bukan nak buat, tapi Encik Rahman terpaksa menerbitkan buku, publish the book tanpa karya anda di dalam. Sedih kan? Awak dah masuk kelas Cik Rahman dah 3 sesi. Tapi anda belum lagi hantar kan? Nanti bila keluar buku, awak kata, Encik Rahman, kenapa tak ada buku saya di dalam buku ini? Kenapa tak ada tulisan saya di dalam buku ini? Kerana awak tak hantar. Okey, faham Jadi dalam minggu ini hantar, saya kasih tempoh sampai Ahad. Hari Minggu, hari Ahad. Ingat, jangan hantar selepas itu Encik Rahman nak tidur, nak dapat beauty sleep. Nampak tak muka Encik Rahman? Sekarang dah teruk kan?
capuk-capuk di sini. Kesian Cik Rahman tak boleh tidur kerana menunggukan karya anda. Ada yang hantar larut malam, selepas tengah malam. Cik Rahman tengok, saya nak tidur dia hantar. Cara nak tidur ni kena buat cerita dia. I need my beauty sleep juga. Kalau tidak tak beauty, tak cantik. Dah 54 tahun ni. 54 tahun dah usia saya. Dah boleh collect, dah boleh kutip CPF. Okey, tak apa. Jadi ingat, sila habiskan cerita anda dan hantar kepada Encik Rahman. Ini ada tugasan anda kan daripada sesi yang pertama sekali Encik Rahman dah kasih. Dah lama sangat. Faham hanya dengan menulis anda boleh memperbaiki bahasa Melayu anda. Kalau awak tidak tulis, nanti awak jadi beku, frozen. Let it go, let it go. Cik Aman cakap frozen aja dia menyanyi. Okey, tak apa, kita jumpa lain kali. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi Selamat tinggal. Macam nak berhentikan ni? Tak berhenti-berhenti. Selamat